Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Irfan Hakim bin Hamizam. Hari ini saya akan menerangkan bahagian saya, iaitu siapa penentu hukum baik dan buruk di dalam agama Buddha. Tugas untuk menentu hukum adalah tugas seorang yang mahir dalam bidang agama, kerana mereka mempelajari serta meneliti dan mengambil pelbagai pendapat daripada ulama-ulama terdahulu, pendeta-pendeta terdahulu dan para sami terdahulu. Menentukan hukum pada zaman sekarang bukanlah mudah, kerana terdapat pelbagai rintangan serta halangan dan persoalan-persoalan yang baru akan timbul yang akan dilalui oleh individu atau kumpulan tersebut. Dengan itu, para ulama-ulama, para pendeta dan para sami akan berbincang sama mereka untuk menilai mengenai hukum tersebut dan mengikut agama masing-masing. Selepas keputusan perbincangan telah dicapai, maka mereka akan memberi penjelasan kepada masyarakat sebagai panduan hidup mereka. Seterusnya, kita akan pergi kepada maksud hukum. Apa itu hukum? Hukum ialah peraturan yang merupakan norma dan sanksi untuk mengawal tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, menegakkan undang-undang serta mencegah kekacauan. Hukum mempunyai tugas untuk memastikan undang-undang ditegakkan di dalam masyarakat. Oleh itu, setiap masyarakat berhak mendapat pembelaan di hadapan undang-undang. Undang-undang diciptakan untuk semua masyarakat, tidak kira pangkat dan darjat. Seterusnya, apakah maksud hukum menurut ahli ilmuwan? Mr. E.M. Reyes berkata, hukum adalah peraturan yang mengandungi pertimbangan moral, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara atau ketua negara dalam menjalankan tugasnya. Menurut S.M. Amin pula berkata, hukum adalah himpunan peraturan yang terdiri daripada norma dan sekatan. Tujuan undang-undang adalah untuk menjaga ketenteraman dalam pergaulan manusia supaya keselamatan dan ketenteraman terpelihara. Manakala Aristotle berkata, hukum bukan hanya kumpulan yang dapat mengikat dan berlaku bagi masyarakat, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, undang-undang tidak dimasukkan oleh masyarakat untuk mentaati, tetapi ketua negara harus mentaati undang-undang. Tujuan Aristotle adalah untuk mencapai keadilan, kerana memberi setiap orang peluang untuk mempertahankan haknya. Seterusnya, apakah maksud hukum dalam Islam? Perkataan hukum berasal daripada perkataan Arab, iaitu kanun, yang membawa maksud undang-undang, peraturan atau hukum adat. Maksud hukum dari segi bahasa pula ialah larangan atau suatu penegahan. Dari segi istilah pula, hitab atau perintah Allah SWT yang berkait dengan perbuatan mukallaf, sama ada dalam bentuk iktidak, perintah atau arahan, tahyir, pilihan atau wada'i, ketentuan. Beralih pula kepada siapa penentu hukum dalam agama Buddha. Dalam setiap agama mesti ada seseorang atau kumpulan yang menentukan sesuatu hukum, sama ada ia baik atau buruk. Dalam agama Buddha, mereka mempunyai perutusan atau penyampai agama, iaitu sangha, merujuk kepada sami bagi lelaki dan perempuan. Sami berperanan untuk mengegalkan dan menyambung ajaran Buddha. Para sami Buddha mengobarkan hidup mereka untuk menganut agama tersebut. Kerana dalam agama Buddha, untuk mencapai tahap luhur nirvana yang dicapai melalui jalan 8 mulia atau juga dikenali sebagai jalan kesederhanaan. Dengan itu, dikatakan bebas dari sekitaran kesengsaraan dan kelahiran semula. Seterusnya, jalan 8 lapis mulia. Dalam agama Buddha, untuk menentukan suatu hukum, mereka mempercayai konsep jalan 8 lapis mulia yang berasal daripada konsep Dharma atau dipanggil roda Dharma. Dalam konsep Dharma ini, terdapat 8 kebenaran yang akan membawa penganutnya kepada kesedaran diri, kebebasan dan akhirnya mencapai tahap nirvana. Apa itu jalan 8 lapis mulia? Pertama, mempunyai pandangan yang benar, yang bermaksud wawasan yang benar. Maksud di sini, jika seseorang mempunyai wawasan yang baik, betul dan benar, maka mereka mempunyai niat yang betul. Seperti contoh, jika mereka nak berjaya, maka mereka akan berusaha bersungguh-sungguh. Kedua, mempunyai niat yang benar. Jika mereka mempunyai niat betul, pemikiran yang betul, maka mereka dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Ketiga, pertuturan yang benar. Pertuturan yang benar bermaksud di sini menghindarkan diri daripada bercakap bohong, perkataan yang boleh memecahkan masyarakat, kata-kata yang menyakitkan hati dan bercakap kosong. Keempat, tindakan yang benar. Mereka perlu mengelakkan diri daripada perkara yang tidak berfaedah, seperti membunuh, mencuri,
memain nombor ekor dan sebagainya. Kelima, rezeki yang benar. Penganut agama Buddha perlu mengelakkan diri dengan pekerjaan yang membahayakan makhluk lain secara langsung atau tidak langsung. Seperti contoh perniagaan yang boleh dielakkan ialah penjualan senjata, perdagangan manusia, memperdagangkan bahan yang berbahaya seperti racun dan lain-lain lagi. Keenam, usaha yang benar. Buddha menyarankan para pengikutnya untuk sentiasa berusaha untuk meninggalkan pemikiran, pertuturan dan tindakan yang buruk dan salah. Sepatutnya, mereka melakukan perkara yang berguna kepada mereka dan orang lain melalui pemikiran, pertuturan dan tindakan mereka. Ini memerlukan ketekunan serta kesedaran yang tinggi. Ketujuh, kepekaan yang benar. Maksud di sini, mereka perlu memfokuskan minda mereka untuk mengelakkan diri yang boleh menjejaskan diri mereka. Mereka perlu berfikir sebelum membuat suatu perkara. Yang terakhir, perhatian yang benar. Penganut Buddha perlu memfokuskan kepada sesuatu sehingga mencapai konsentrasi penuh dan seterusnya memasuki keadaan penyerapan meditasi. Apabila seorang penganut Buddha mampu mengikuti konsep 8 ini, maka mereka akan mencapai tahap nirvana, bermaksud perkembangan tanpa batasan yang mungkin dapat digambarkan sebagai bersatu dengan alam semesta. Sama seperti agama lain, agama Buddha turut mementingkan kebajikan manusia serta makhluk yang lain. Dengan berusaha untuk mencapai di mana, penganut agama Buddha perlu mengelakkan daripada membunuh sebarang makhluk, tidak menipu atau mencuri, melayan dengan lain dan menghendamatkan kebencian. Seterusnya, hukum karma. Mengikut kepercayaan agama Buddha, mereka percaya terdapat hukum karma yang menentukan hukum bagi mereka kerana mereka tidak mempercayai konsep ketuhanan. Mereka mempercayai dewa-dewi tetapi mereka tidak sebijak yang disangka. Dalam agama Buddha, tiada individu atau kumpulan yang menentukan hukum, tetapi Buddha menyarankan mereka untuk menilai sendiri suatu hukum sama ada baik atau buruk. Karma merupakan sebahagian daripada Dharma. Dharma dalam bahasa Sanskerta atau Dhamma dalam bahasa Pali dimaksudkan sebagai kebenaran sejati. Karma asalnya berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud perbuatan dan boleh juga dimaksudkan dengan tindakan. Jika perbuatan itu baik, maka ia akan mendapat balasan yang baik. Jika perbuatan itu buruk, maka ia akan mendapat balasan yang buruk. Karma Vipaka atau hukum karma adalah hukum alam yang terkait dengan proses sebab akibat dan juga sebagai hukum moral. Dalam hukum moral, perbuatan manusia yang dilakukan melalui jasmani, baik berupa perkataan, perbuatan terjadi kerana adanya kehendak atau niat. Hukum karma bekerja sendiri tanpa ada campur tangan manapun. Ini dinyatakan dalam Samkhya Nikaya, yang mana siapa yang membuat kebajikan akan mendapat kebahagiaan dan sebaliknya jika seorang itu melakukan kejahatan pasti akan mendapat balasan. Setiap makhluk bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Semua buatan yang mendapat balasan mengikut apa yang dia lakukannya. Oleh itu, hukum karma tidak ada pembalasan dan tidak dapat mempengaruhi ataupun ditekan dengan cara apapun. Khususnya karma buruk. Yang utamanya, perbuatan yang dilakukan oleh makhluk akan mendapat kembali apa yang dilakukan. Kesimpulannya, dalam agama Buddha, baik dan buruk yang diterima seorang bukanlah takdir ataupun ketentuan hukum Tuhan, tetapi ia adalah perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu sendiri. Dengan demikian, karma ini berlandaskan perkara yang dilakukan dan sebelum melakukannya. Ia dinilai sama ada baik atau buruk bagi pelaku.